Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua geng bayang yang hadir menonton His Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. So, kisah yang bakal Shadows kongsikan dengan korang pada hari ini merupakan satu pengalaman yang dialami oleh Syawal yang boleh dikatakan agak menyeramkan dan diselubungi dengan misteri. Alright, so si Syawal ni boleh dikatakan antara seseorang yang gemar membaca dan hobi dia ni juga adalah pergi melawati perpustakaan-perpustakaan yang terdapat di KL. Sebab bagi si Syawal ni, setiap perpustakaan mempunyai jenis-jenis buku yang berbeza, and lagi lama perpustakaan tu, lagi klasik buku-buku dia yang ada dekat situ. So tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Sebelum tu, kita roll intro dulu. Piu! Di dunia yang serba canggih, serba pantas, segala informasi ataupun berita, cerita, kau namakan sajalah, alright, semua berada di telapak tangan anda. Apa? Dah macam promosi, man. So yes, dengan perkembangan teknologi, memang segala maklumat berada di telapak tangan anda. Dan segala buku-buku ataupun cerita memang senang diperolehi. And di zaman sekarang ni memang jaranglah kau jumpa orang yang membaca dari segi membaca hard copy ataupun membaca surat khabar printed. Ada pun yang orang-orang yang senior lah, lebih kurang macam tu lah. Semuanya sini je, mat. Cerita dia, kita punya zaman sekarang. Tapi lain bagi Syawal. Sebab apa? Syawal dia ni memang suka ataupun gemar membaca buku yang hard copy tu. Sebab bagi dia, dia ada feel yang berbeza daripada kau baca menggunakan telefon ataupun iPad ataupun tablet. Tak kisahlah segala apa device sekalipun. Bagi si Syawal, membaca buku secara hard copy, dia memberi satu kelainan sikit. And especially bila buku tu baru lagi, bila kau buka bau dia, marvelous. Shadows pun lebih kurang macam tu lah. Shadows pun suka membaca buku-buku yang ada hard copy ni. Sebab apa? Bila buku baru tu kita buka, dia ada satu aroma tu yang lain macam. And especially kalau kita masuk tempat-tempat buku ni ataupun perpustakaan ke, tak kisahlah mana-mana perpustakaan, dia ada macam bau dia yang tersendiri tau. Lain macam mobile phone tak ada. Melainkan kalau letak perfume kat mobile phone ke apa, tu lain cerita lah. Tapi ni dah lari topik macam cerita dia. Alright, so berbalik kepada cerita. So seperti yang saya ceritakan pada awal video ni tadi, Syawal juga seorang yang jenis suka menziarahi, melawat perpustakaan-perpustakaan yang ada dekat KL ni. And si Syawal ni boleh dikatakan masih lagi pelajar universiti pada ketika itu. So dia ni jadi suka mencari informasi-informasi dekat perpustakaan. Bagi dia lagi feel lah cerita dia. So tak kisahlah mana perpustakaan yang ada dekat KL ni, public library, lebih kurang macam tu. Dia semua tempat dia dah jejak dah. And si Syawal ni, dia suka kalau dia masuk perpustakaan-perpustakaan yang dah lama tau. Sebab apa? Dia dapat baca buku-buku yang boleh dikatakan bertahun lamanya. So itu adalah antara salah satu hobi yang si Syawal suka lakukan pada waktu lapang dia lah, selain membaca buku and everything all. So bila kita bercakap ataupun bercerita tentang kisah seram, especially dekat kawasan perpustakaan, jarang kita dengar kisah-kisah hantu ke ataupun apa-apa yang berkaitan misteri dekat perpustakaan ni. Sebab ialah dia berbeza sikit dengan rumah-rumah kosong, dengan museum. Museum pun boleh tahan enggak dia punya ni kan, especially patung-patung dia kan, lain macam kan. Tapi bila kita cakap pasal perpustakaan, bukan tak ada langsung lah kisah seram dia, ada, tapi tak ada lah sebanyak yang diceritakan dekat luar sana. So macam pengalaman yang dialami oleh Syawal ni, semuanya berlaku ketika si Syawal ni nak mencari satu buku ni lah. Buku ni dikatakan digunakan untuk salah satu thesis dia semasa dia belajar. And si Syawal ni merupakan salah satu student yang belajar benda-benda yang berkaitan dengan benda antik, lebih kurang macam tu lah. Alright, benda-benda yang selalu kita tengok dekat Net Geo, semua benda kan, yang pergi dekat Mesir kan, cari benda-benda yang antik-antik. Si Syawal ni memang minat dengan benda tu juga. Si Syawal ni nak mencari satu buku ni yang boleh dikatakan agak lama lah. Benda ni dikatakan buku ni dipublish pada tahun 1940 macam tu tau. So semua perpustakaan yang dia pergi, memang dia tak jumpa tau buku ni, tak tahu kenapa. Dia pergi perpustakaan A tak ada, perpustakaan B tak ada.
So even dia mencari kat Google sekalipun, memang Google ada jual buku tu, tapi memang mahal amat kan, tahun berapa tu. So bagi si Syawal, buku yang sepopular macam tu tipulah tak ada dekat perpustakaan. Yalah, sebab benda-benda macam ni memang akan digunakan untuk research, untuk buat kajian, untuk buat tesis dan macam-macam lagi lah. So satu persatu perpustakaan si Syawal ni pergi tau, sampailah salah satu rakannya yang bernama Adib memberi satu tempat yang terletak dekat KL. Shadows tak boleh nak namakan tempat ni sebab atas dasar private and confidential. Syawal pun decide untuk pergi dekat perpustakaan ni. So bila dia sampai dekat salah satu perpustakaan yang agak besar and agak famous, okay, dia sampai kat perpustakaan ni. So dia tanyalah dekat kaunter tu yang dia sedang mencari buku ensiklopedia. Ensiklopedia, terpaksa saya harus perlahankan sebab kalau tak memang tersasul mat. So ditanyakan pasal buku ni, and katanya buku ni memang ada. So gigihlah orang yang menjaga perpustakaan tu mencari buku tu. Tapi yelah, perpustakaan kan, memang banyaklah buku-buku yang dekat situ. So nak mencari ni memang payah lah, walaupun ada listing dia, tapi still seksa agak lah. Tapi apa yang pelik is that orang yang menjaga perpustakaan tu tak jumpa mana buku tu tau. So diorang pelik, diorang terfikir mungkin terletak di store ataupun di tempat archive. Archive ni tempat di mana diorang simpan benda-benda lama yang dah tak digunakan dah, dekat tingkat bawah, yang di mana dilarang sama sekali untuk orang-orang biasa untuk pergi kat situ sebab risau akan merosakkan buku-buku antik yang ada dekat situ. So tak lama kemudian, yang orang yang bekerja dekat tempat perpustakaan ni pun bagi tahulah si Syawal ni yang dia bakal turun sebentar untuk mencari buku tu. Tapi Syawal ni dia ada satu sifat ingin tahu tau. Apabila dia mendapat tahu yang perpustakaan tu ada tingkat bawah yang menyimpan banyak buku-buku antik, lagilah orang kata terdetik di hati Syawal ni perasaan ingin tahu buku apa yang ada dekat tempat tu, di dalam simpanan tu. Tapi Syawal tak terfikir yang buku-buku ni sensitif. Sensitif bukan dari segi apalah, sensitif sikit dari segi sentuhan manusia ni. Tanpa korang sedar, sentuhan kita sebenarnya boleh dikatakan beracun juga. Sebab apa? Buku-buku yang disimpan tu, diorang kena pakai glove. Kena pakai glove untuk mencari ataupun pegang buku-buku antik ni. Tapi buat si Syawal ni, dia nak rasa feel ataupun nak tengok buku-buku tersebut tau. So siapa sangka orang seperti Syawal boleh pula nak menyelinap masuk ke tempat terlarang tu tau. So seeloknya orang yang menjaga perpustakaan tu masuk dekat tempat tu, dia sempat tahan dengan kaki dia pintu yang nak tutup tu, and dia pun menyelinap masuk secara perlahan-lahan. And dia nak masuk, nak tengoklah tempat tu macam mana. So bila dia masuk dekat pintu tu, adalah tangga menurun ke tingkat bawah. So dia pun dengan perlahan-lahan turun ke tingkat bawah perpustakaan tu. So apabila si Syawal tiba di tingkat bawah, si Syawal terasa kagum. Sebab apa? Terdapat bermacam-macam buku-buku yang lama, buku yang antik disimpan berpuluh, malah ada yang beratus tahun dekat situ tau. And kenapa buku tu disimpan kat situ? Sebab ia boleh dikatakan tempat yang orang kata tempat bersejarah lah, lebih kurang macam tu lah. Tapi bukan museum lah, bukan untuk orang biasa untuk tengok buku-buku tu. So apabila si Syawal sampai kat bawah, dia nak make sure yang dia sorok lah dekat tempat-tempat yang strategik kan. Tak nak lah bila orang yang kerja kat perpustakaan tu keluar, nampak si Syawal kantai mat, member tak dapat nak feel buku tu semua. So si Syawal pun carilah pot semua and sorok daripada penglihatan pegawai yang bekerja di perpustakaan tersebut. And selepas dia menyorok dalam beberapa minit macam tu, and time tu lah si Syawal nampak pegawai tu keluar naik ke tingkat atas. Tapi apa yang pelik, pegawai tu tak pegang apa-apa buku. So bagi si Syawal, kemungkinan besar yang buku yang dia cari dekat situ tak ada. So si Syawal pun fikir, okay, tak apa, kalau buku tu tak ada, no problem, aku nak enjoy semua buku-buku yang ada dekat tingkat bawah ni. So si Syawal ni pun berjalan lah sambil tengok ada buku yang disimpan dalam macam kabinet kaca, ada yang tersimpan berlapik dengan kain lah, apa semua benda tu lah. So si Syawal ni berhati-hatilah pegang semua buku-buku ni. Tapi apa yang pelik, takkan tak ada CCTV kot. Kenapa Shadows cakap pasal benda ni? Ada juga komen-komen yang Shadows dapat yang tanyakan soalan-soalan ni. Takkan lah dia buat benda ni, benda tu tak ada kat situ. Contohnya macam konten baru-baru ni, ada yang tanyakan pada Shadows, kalau orang tu pergi Kota Baru, kenapa kena melalui Pasir Mas? Macam tu pula. Dah cerita macam tu, nak buat macam mana kan? So samalah dengan kisah ataupun pengalaman yang dialami oleh Syawal ni.
Apabila dia ada dekat situ, boleh dikatakan tak ada CCTV dekat area situ tau. Which is pelik lah kan, sebab tempat tu boleh dikatakan high security. And si Syawal ni makin lama dia dekat situ, makin orang kata makin kagum lah dengan buku-buku yang ada dekat situ. Sampailah dia tak sedar dah hampir pukul 6 macam tu tau. And dia terfikir, perpustakaan ni tutup pukul 5 ni, better aku keluar ni. So si Syawal pun letak semua buku tu and nak rush naik. Apabila dia sampai ke tingkat atas, dia nak try buka pintu tu tak boleh buka. So settle lah. Syawal tahu, alamak, sesilap aku sangkut kat sini ataupun aku kena tunggu salah satu pegawai masuk sini and barulah aku boleh keluar. And obviously memang kantoi lah kan. Sebab apa, kalau kau nak ikut belakang, kau ingat ni apa, cerita James Bond. So in the end, Syawal decide untuk tunggu dekat bawah tu and sambil tu membacalah segala buku yang ada di basement ataupun di archive perpustakaan tersebut. Tiki-tiki tok, bunyi jam di dinding rumahku. So jam masih berdetik di pergelangan tangan si Syawal ni. Dia dah hampir berjam-jam dekat bawah tu tau. Apabila dia tengok jam, dia dah pukul 9 malam and tiada seorang pegawai pun yang turun dekat tempat tu tau. Dan Syawal terfikir, alamak, takkan aku berkemah dekat dalam ni kan? Takkanlah semua dah balik, takkanlah tak ada buku yang diorang nak simpan kat dalam tu. Tapi apa yang Syawal tak tahu is that tempat archive tu ataupun tempat diorang simpan buku-buku lama ni, jarang orang masuk. Orang tak masuk dekat situ melainkan ada sebab. Macam tadi memang ada sebab si Syawal ni tanya pasal buku tu. Sekarang ni dah tak ada benda yang nak dicari ataupun tak ada benda yang nak disimpan. So memang tak ada lah pegawai yang keluar daripada situ. So si Syawal terfikir dia sama ada nak kantoikan diri dia dengan cara pegawai tu masuk ataupun dia pergi dekat depan pintu tu and dia ketuk lah. Dia ketuk pintu tu sampailah orang datang untuk buka pintu tu. So si Syawal ni still duk fikir apa mat, kau nak kena keluar mat daripada situ, kau nak duduk situ sampai bila? Tapi tak, si Syawal ni tak tahu kenapa dia macam risau. Dia takut yang contohnya dia punya reputasi sebagai student lah kan tercemar akibat kelakuan dia yang tak senonoh ni. So lepas beberapa lama macam tu, si Syawal pun membuat keputusan untuk hentak pintu tu supaya dia boleh keluar. So si Syawal ni pun naiklah ke tangga tu and apabila dia tiba dekat tempat pintu tu, dia pun ketuk non-stop tau. Pap. Namun dah dekat pukul 10 macam tu tau, dah tak ada siapa dah dekat dalam bangunan tu sebenarnya. Tapi apabila si Syawal ni duk ketuk, tak ada siapa pun yang menyahut ketukan dia tu. Kira tak ada siapa ataupun tak ada satu pegawai ataupun security guard yang sedar yang Syawal sebenarnya berada di tingkat bawah tu. So Syawal pun dah makin buntu dah tak tahu nak buat apa. And tiba-tiba segala lampu yang ada dekat tingkat bawah tu padam mat. Sebab apa? Biasalah, that means ada orang dah padam lampu lah, nak jimat elektrik. So si Syawal ni pun dah jam. Yang tinggal hanyalah lampu beberapa tempat casing-casing buku tu dan juga lampu emergency. So memang malap lah keadaan dekat bawah tu. Walau macam tu, tempat tu memang luas lah. Okay, tak ada lah kira macam satu barisan macam tu sempit ke apa, tak lah kan. So memang luas lah kawasan sekeliling tu. So si Syawal ni fikir memang dia kena tunggulah sampai esok pagi. So daripada nak membuang masa semua benda tu, si Syawal pun carilah buku-buku yang ada dekat situ untuk membaca. Sampailah satu momen di mana pada saat itu Syawal nak terkencing. Settle lah, aku nak cari tandas mana kat dalam tu kan. Syawal dah risau lah, dah panik lah. Takkan nak kencing atas kapet ke kan, dekat tempat-tempat tu memang dia rosak lah semua benda-benda buku yang ada kat dalam tu kan. So si Syawal ni got no choice untuk menahan dirinya daripada kencing tau. And memang lama lah, boleh dikatakan malam yang teramat perit buat si Syawal ni. Still tak masuk part seram dia lagi, tapi itu pun dah cukup menyeramkan. Sampailah satu saat ni apabila si Syawal ni terdengar seperti ada bunyi macam orang pegang sesuatu, macam lebih kurang macam aku tak tahu korang boleh dengar ke tak, tapi lebih kurang macam tu lah. Macam ada orang hentak meja macam tu, tapi secara perlahan tau. And pada saat itu si Syawal juga dengar seperti ada bisikan orang di dalam tempat tu tau. So si Syawal ni berpusing-pusing lah dekat kawasan perpustakaan tu, fikir kot-kot ada orang yang masuk tanpa dia sedar. Tapi mat, siapa yang nak masuk malam-malam macam tu kan. So Syawal dah naik risau dah naik gerun dah. Tak ada siapa melainkan dia sahaja dekat situ. Kalau ada pun, settle lah, bukan daripada dunia ni lah cerita dia kan, daripada alam yang lain. So si Syawal dah naik risau dah.
So bisikan yang si Syawal dengar ni makin lama makin kuat tau, seperti orang bersembang dekat tempat tu tau. Namun si Syawal ni beranikan diri and cuba berfikiran positif yang kemungkinan besar tak ada siapa pun yang ada dekat situ. Itu mungkin permainan minda dia. Sebab apa? Yelah, dia dah bersorangan ke dalam tu and tempat tu memang sunyi lah, senang cerita. Yang dia boleh dengar pun bunyi aircon, bukan bunyi aircon lah, bunyi penyerap udara tu kan, sebab nak elak buku-buku tu daripada rosak. Bunyi-bunyi macam tu je lah. So si Syawal dia fikir mungkin sebab dia dah terlalu penat and also dah terlalu stres dengan situasi yang dia tengah berada ni. So dia fikir mungkin dia start lah dengar bunyi bisikan ni lah, bunyi tu lah, bunyi ni lah. So sampailah satu momen di mana si Syawal ni terdengar seperti orang yang mendendangkan lagu secara sayu je bunyi dia tau. Tak terlalu kuat dan tak terlalu perlahan, just nice untuk pendengaran telinga tau. And time tu Syawal dah rasa jantung dia seperti nak keluar dekat kongkong dia dah ni. Dah ada member dah start risau dah. Si Syawal ni dah tahulah ada benda lain yang berada dekat perpustakaan tu. So si Syawal ni cuma hanya memberanikan diri. Dia pergi satu penjuru ni and cuba macam konon-kononnya menyorokkan diri lah sambil menekap badan dia. So si Syawal ni dah lah tengah tahan kencing and pada waktu yang sama tengah nak memberanikan diri dengan situasi yang dia tengah berada ni. Dia tak tahu apa yang dia bakal lihat, dia tak tahu apa yang dia tengah dengar. Dia hanya mampu berdoa yang tak ada apa-apa gangguan yang boleh dikatakan agak paranormal lah berlaku kepada diri dia. So si Syawal seperti aku cakapkan tadi, dia berada dekat salah satu penjuru dekat dalam tempat basement tu, menyorokkan diri. Tanpa dia sedar, dia pun terlelap dan tertidur. So tengah sedap si Syawal ni tidur, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang menolak bahu si Syawal ni untuk bangun. And Syawal pun terbangunlah dengan keadaan terkejut. And si Syawal pun startlah scan ataupun melihat kawasan sekeliling dia untuk tengok apa yang menyebabkan yang si Mamat ni terbangun. Namun dia tak nampak apa-apa tau. So tapi apa yang Syawal tahu, yang dia memang rasa seperti ada sesuatu yang telah menolak bahu dia tau. So si Syawal ni pun berdiri and berjalan lah dekat tempat-tempat lain tau. Dia tiba-tiba pada waktu itu dah terlupa dah apa insiden-insiden yang berlaku tadi kan, dengan suara menyanyi lah, dengan suara berbisik lah. Dia dah lupa dah semua benda tu. So si Syawal ni cubalah naik kat tempat tu dengan harapan yang pintu tu terbuka. Namun si Syawal masih lagi kecewa sebab apa? Pintu tu still lock. Walaupun dia cubalah tarik, tolak lah segala benda tu, namun pintu tu disebabkan di lock oleh salah satu magnet. Magnet yang magnet kat atas tu kan, yang terlalu ketat, yang si Syawal ni memang tak boleh nak buka walaupun dia menggunakan sedaya kudrat dia untuk membuka pintu tu. So si Syawal ni got no choice lah, dia terpaksa again turun balik. Dah naik tadi, turun balik. Tapi kali ni bila dia turun dekat hujung tempat tu atau kawasan kat bawah tu, si Syawal ternampak seperti ada satu kelibat yang sedang berdiri dekat situ tau. And apa yang si Syawal nampak, kelibat tu berpakaian seperti jubah yang kusut, jubah yang nampak macam koyak-koyak, jubah panjang lah senang cerita macam tu kan, takkan jubah pendek kan, jubah yang panjang and rambut yang menggerbang tau. So dia apa yang si Syawal nampak ni memang satu benda yang pelik bagi dia. Kenapa saya kata menggerbang? Sebab apa? Mengikut Syawal, rambut dia bukan rambut yang flat straight macam tu. Dia macam beralun macam tu. And si Syawal pun fikir ini semua mainan mata ni. Mungkin sesilap dia tengah tidur lagi kan, dia tengah bermimpi kan. So si Syawal ni pergilah dekat penjuru yang tadi tu, yang konon-konon dia fikir mungkin ni adalah satu mimpi, yang badan ataupun jasad dia masih berada dekat situ. Level sampai boleh fikir macam tu kan. So si Syawal pun try lah elak apa yang dia nampak dekat depan dia and masuk dekat celah-celah semua tu. Sampailah dia tiba dekat penjuru tu tau. And apa yang pelik ataupun yang misteri adalah, bila si Syawal sampai dekat situ, si Syawal nampak jasad dia sedang mendekap badan dia and sedang tidur tau. And time itulah Syawal macam wow, amazing. Tapi apa sebenarnya yang berlaku tak tahulah. Tapi itulah apa yang digambarkan oleh si Syawal. So si Syawal ni nak kira macam nak kejutkan dia daripada mimpi tu, si Syawal tolak
bahu jasad dia sendiri tau, tolak macam apa yang dia rasa tadi. And tiba-tiba entah macam mana, and Syawal terus tersedar tau, and berlaku seperti apa yang berlaku tadi, yang si Syawal terasa yang diri dia ditolak oleh sesuatu. And barulah Syawal tahu yang rupanya diri dia sendiri yang menolak bahu dia. Memang lain macam cerita dia ni. So apabila si Syawal dah bangun daripada tidur dia, semua benda dia start feel balik lah. Benda yang gerun, benda yang seram sejuk. And pada waktu sama, member kan nak terkencing tadi kan. So member dah lagi rasa nak terkencing, dah tak boleh nak tahan tadi. So si Syawal ni pun berdiri and nak pergi dekat tempat di mana dia dikatakan yang dia nampak kelibat tersebut tau. And si Syawal ni pun melalui lah laluan-laluan yang dia masuk tadi tu, sampailah dekat tempat di mana dia boleh naik ke tingkat atas tu untuk keluar, dan juga tempat di mana yang dia nampak kelibat tadi tau. And apabila dia sampai dekat situ, bila dia nampak ataupun cuba cari makhluk ataupun kelibat yang dia nampak tadi, benda tu dah tak ada dekat situ tau. So si Syawal fikir itu memang dasar semuanya mimpi-mimpi belaka. So si Syawal pun naiklah tangga tu, naik tangga lagi naik tangga tu untuk cuba keluar tau. Again dia cuba segala kudrat dia untuk membuka pintu tu, namun still tak berjaya juga. Sampailah dia terdengar satu bunyi yang agak mengerikan. So bunyi apa yang si Syawal ni dengar? So si Syawal ni terdengar seperti bunyi katak macam tu. Dia lebih kurang macam, dia bukan bukan macam tu. Dia lebih kurang macam ju-on macam tu lah, yang macam macam tu. So itulah apa yang si Syawal dengar tau. And pendengaran ataupun apa yang si Syawal dengar ni terasa teramat dekat tau, seperti benda tu berada di belakang dia. And si Syawal ni pun dia risau nak pusing ke belakang, takut kalau dia pusing dia nampak ada sesuatu dekat belakang dia. So namun si Syawal dia tak boleh nak buat apa-apa, pintu dekat depan dah memang terkunci cerita dia kan. So si Syawal ni pun berpusing lah, terpaksa lah pusingkan badan dia untuk lihat apa yang ada di bawah. Namun apabila dia pandang kat bawah, dia tak nampak apa-apa sekalipun. Dia tak nampak lah ada kelibat ke, ada makhluk ke, tak ada apa-apa. Tapi apa yang si Syawal confirm adalah dia non-stop dengar bunyi katak tu tau. So si Syawal ni macam tak tahulah apa yang dia tengah fikirkan pada waktu tu tau. Dia dah panik, dia dah risau, dia dah stuck kat dalam tu. So si Syawal pun turun semula untuk mencarilah sesuatu, kot ada kunci ke, sebab dia ada satu pejabat kecil kat situ. Pejabat kecil tu pun terkunci. So memang dia nak try lah cari jalan yang boleh dia keluar daripada tempat tu. So apabila dia turun, dia asyik dengar seolah-olah bunyi tu mengekori si Syawal ni tau. So si Syawal pandang bawah, pandang depan, pandang belakang, tak jumpa apa-apa. Sampailah satu momen apabila Syawal pandang ke atas. And apabila Syawal pandang ke atas, apa yang Syawal nampak adalah satu makhluk yang sedang bergerak di atas dia macam Spiderman. Dikatakan dengan lengan yang panjang, kaki yang panjang, rambut terlepas macam tu lah. And kepala dia berpusing 360 darjah, 360 mat. And makhluk tu rupanya sedang memerhatikan si Syawal ni dari tadi tau, dengan senyuman yang sinis. Shadow cerita pun memang bulu mat kan, risau pula lah kan. Shadow tak boleh benda-benda macam ni kan. Apabila si Syawal nampak benda tu pada ketika itu, Syawal automatically hilang segala kawalan badan dia tau. Maknanya korang faham lah, member kan tak kencing tadi kan, terlepaslah dia kencing dekat dalam seluar dia kan, akibat ketakutan yang dialaminya. And makhluk tu yang duk usah si Syawal ni asyik terpandang apa yang Syawal lakukan. Bila Syawal gerak sikit, makhluk tu pun bergerak. Sampailah satu momen Syawal dah memang tak boleh tahan. Syawal terus berlari dengan sebegitu pantas untuk elak daripada memandang ataupun nampak makhluk tu tau. So punya lari, masuk sini, masuk sana, pusing-pusing sini kan. Indian pusing kat dalam tu je. Namun memang dia tahu yang makhluk tu sedang mengekori ataupun mengejar si Syawal ni.
Sampailah satu momen apabila dia tiba dekat satu kawasan ni, dia nampak kelibat tu sedang berdiri di hadapan dia dengan berpaling tadah. Berpaling tadah amat, kan? Kira macam makhluk tu membelakangi si Syawal ni. And apabila Syawal menghampiri dia, kira macam terhampiri dia lah, macam tu kan, makhluk tu berpusing ke arah Syawal. And kali ni Syawal dapat tengok dengan jelas wajah makhluk tu. Si Syawal ni tak tahu macam mana nak brain apa yang dia nampak tu kan, dengan makhluk tu dalam keadaan kurus macam tu, dengan muka yang mengerikan. Syawal dah time tu tergamam, tak boleh nak buat apa-apa. Dia nak try baca segala doa pelindung ataupun surah-surah daripada Al-Quran. Member terus tergamam, tak boleh nak buat apa-apa lah. Terkejut dengan apa yang dia sedang nampak. So Syawal ni pun hanya mampu kaku dekat situ sambil nampak yang makhluk ataupun kelibat tadi mendekati si Syawal ni. And apabila makhluk tu menghampiri Syawal, tiba-tiba Syawal terdengar bunyi pintu yang nak keluar tu macam terbuka tau. Syawal terus berpusing and berlari ke arah pintu tu tau. And apa yang Syawal dapat tahu, dia dapat rasakan yang makhluk tu mengejari si Syawal ni dengan begitu laju. Boleh dengar bunyi tapak kaki dia macam ni mat, atas lantai. So memang si Syawal tahulah yang makhluk ni memang tengah kejar dia dengan begitu laju. And Syawal tak ada pilihan lain dengan hanya mempercepatkan ataupun mempanjangkan langkah dia tau. Sampailah dia tiba dekat tangga tu. Bila dia rush naik, nasib baik tak tahu macam mana pintu tu terbuka tau. And apabila dia keluar daripada basement tu, si Syawal ni pada awalnya rasa tenang lah sebab dia dah keluar daripada tempat tu. Namun makhluk tu masih tak berhenti kejar si Syawal ni. Syawal ni dah ada sekarang berada dekat tingkat utama dekat perpustakaan tu, and cubalah larikan diri sebaik boleh dan cuba nak mengingatkan mana jalan keluar perpustakaan ni. Dia punya lari. Tiba-tiba si Syawal ni dikejutkan oleh seorang security guard yang tengah buat round check dekat kawasan tu. Dia terlanggar kan. So apabila si Syawal ni terlanggar security guard tu pun terkejut lah. Dia mana nak expect ada orang yang ada kat dalam tu. And rakan setugas security guard tu sedang jaga dekat kawasan lain. So memang menggelupur lah, menjerit-jerit diorang ni kan. So sampailah keadaan start tenang sikit. Apabila security guard tu nampak Syawal pun nampak security guard tu. Barulah security guard tu dengan nada yang tinggi menjerit dekat si Syawal, tanya apa dia buat dalam perpustakaan ni, semua benda tu lah. So Syawal cubalah menerangkan apa yang telah berlaku. Namun security ni tak nak lepaskan si Syawal and decide untuk tahan dia dekat situ tau. Sampailah pihak security call petugas ataupun pegawai yang last kerja dekat situ untuk tanyakan macam mana ada pelanggan ataupun ataupun ada orang yang masih berada di perpustakaan tu tau. And lepas beberapa lama macam tu, dalam sejam macam tu, and datanglah pegawai tadi yang turun ke tingkat bawah untuk mencari buku si Syawal ni. And apabila dia pandang Syawal, barulah dia tahu, ini kau yang tadi kan yang minta buku lama tu kan. Tak, memang banyak soal lah sekarang kan, si Syawal nak kena menjawab lah. So macam-macam benda lah si Syawal ceritakan, yang end up pegawai tu nak percaya pun macam, kau biar betul mat, ada benda-benda macam tu. Security guard tu pun sampai cakap dah bertahun dia kerja dekat sini, tak pernah pula dia alami benda-benda macam ni, tak pernah pula ada makhluk yang nak kejar orang. So memang diorang macam anggap macam si Syawal ni mereka ceritalah. So lepas tu si Syawal ni pun biasalah pihak pegawai perpustakaan tu memang nak kena buat file report lah apa benda semua, and Syawal dikenakan denda. Dan pada saat itulah Syawal tak dibenarkan jejak kaki dia dekat perpustakaan tu. Tapi apa yang menimbulkan tanda tanya buat si Syawal is that, apa makhluk yang ada dekat situ? Kenapa ada kelibat yang begitu menggerunkan berada dekat tingkat bawah? And kalau katakan benda tu adalah benda yang normal lah sekalipun lah kan, sebab tak kisahlah tempat mana sekalipun kita pergi, confirm ada makhluk-makhluk ni yang kira macam ada dekat kawasan tu lah, okay?
Senang cerita macam tu lah. Tapi buat bagi si Syawal ni pula, dia macam persoalkan macam mana benda tu boleh berlaku, and security yang dah lama bekerja kat situ tak pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang sebegitu sekali. And benda yang paling misterius buat si Syawal ni apabila dia kejutkan diri dia daripada tidur tau, and apa yang disangkakan makhluk ataupun kelibat, which rupa-rupanya diri dia sendiri yang mengejutkan dia. Itu pun dah menjadi satu tanda tanya ataupun satu tanda soal yang besar buat si Syawal ni. So lepas semua benda tu dah selesai, semua dah dapat statement everything all, so Syawal pun dah nekat yang dia takkan buat benda-benda macam tu lagi lah. And walaupun si Syawal ni memang gemar membaca buku and suka pergi kat semua perpustakaan semua benda tu, lepas insiden tu Syawal dah insaf, dan kalau sekalipun dia memang adalah perasaan ingin tahulah untuk baca buku-buku lama ke ataupun cari buku-buku lama ke, dia tak akan lagi lah pergi sampai ke level tu kan, menyenak masuk dekat kawasan-kawasan yang terlarang. Dan sampai ke hari ni Syawal masih lagi tak dapat orang kata penutup ataupun rungkaian mat daripada insiden yang telah berlaku ke atas diri Syawal. Alright gamai semua, so begitulah kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini. Kisah yang agak simple tapi bagi Shadows agak menyeramkan. Sebab iyalah macam Shadows cakap, tak selalu kita dengar kisah-kisah seram yang berada dekat perpustakaan ni. And kisah pada hari ini memang bagi Shadows adalah satu kisah yang rare. Memang rare. Ada kawasan basement lah, tempat archive lah, tempat diorang simpan buku-buku lama lah. So memang dahsyat lah. Tapi tempat tu memang Shadows tak boleh nak kongsikan lah. Memang diminta untuk jangan kongsikan tempat tersebut. So seperti biasa, sekiranya korang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Hey Shadows Channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. And Shadows berharap sangat korang terus menyokong Hey Shadows Channel sampailah Shadows mencapai 10,000 subscribers insya-Allah hujung tahun ni. Right? Okay, itu matlamat Shadows, tapi sama ada capai atau tidak, itu semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau capai alhamdulillah, kalau tak capai tak apa, kita usahakan lagi. Shadows akan kongsikan lagi banyak lagi kisah-kisah seram di Hey Shadows Channel. So seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys, take care. Pew.